Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Cikgu harap semua anak-anak murid sekalian masih lagi bersemangatlah untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar berkaitan dengan bab 9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, standard kandungan 9.1, peristiwa bergabung. Standard pembelajaran bagi standard kandungan 1 adalah murid dapat memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenali dulu apa yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung. Okey, definisi bagi peristiwa bergabung adalah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, kita perlu menulis ruang sampel bagi setiap peristiwa bergabung di bawah. Okey, contoh 1, dua buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi dua buah buku matematik. Okey, kita labelkan sebagai M. Sebuah buku biologi B dan sebuah buku perakaunan. Okey, memandangkan buku matematik itu ada dua buah, jadi kita perlu labelkan sebagai matematik 1 dan juga matematik 2. Okey, manakala untuk biologi kita just ambil dia punya huruf yang dah hadapan sahaja B, kemudian perakaunan kita labelkan sebagai P. Okey, setelah kita dah label, kita tulis, boleh buat dia punya ruang sampel. Okey, untuk pengetahuan semua, ruang sampel ni adalah berapakah bilangan peristiwa yang terdapat dalam satu kurungan. Okey, jadi kita lihat tadi kebarangkalian dekat sini cikgu dah susun. Kita mulakan dengan S. S adalah sama dengan, okey, buka dua kurungan. Okey, pastikan kita menggunakan curly bracket. Kemudian dalam curly bracket tu baru kita senaraikan peristiwa. Jadi M1 untuk matematik yang pertama, M2 untuk buku matematik yang kedua. Kemudian kita andaikan matematik 1 ambil buku biologi B, M1 dengan P. Selesai matematik 1, kita pergi kepada matematik 2. Matematik 2 and then matematik 1, matematik 2 biologi, matematik 2 perakaunan, biologi matematik 1, biologi matematik 2, biologi dengan perakaunan. Okey, perakaunan. Okey, selepas perakaunan kita ambil buku matematik 1, perakaunan bersama matematik 2, perakaunan bersama dengan biologi. Ini adalah bagaimana kita nak menulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, dalam satu eksperimen, sekeping duit shilling dan sebiji dadu ada di lambung secara serentak. Okey, A adalah peristiwa untuk mendapat angka daripada duit shilling. Okey, B peristiwa mendapat nombor genap daripada dadu. Okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin untuk setiap peristiwa bergabung berikut. A atau B, B, A dan B. Okey, kalau tengok kat sini, okey, contoh dua ni, dalam eksperimen sekeping duit shilling dan sebiji dadu lambung secara adil. Okey, sebenarnya di sini kita boleh guna kaedah sama ada nak menggunakan secara jadual ataupun menggunakan gambar rajah pokok. Tapi untuk soalan ini cikgu buat pemilihan untuk menggunakan gambar rajah pokok. Okey, dan duit shilling itu seperti yang kita maklum ada dua permukaan, iaitu angka dan juga gambar. Okey, memandangkan soalan dia nak angka, jadi cikgu tak adalah tulis pada gambar. Okey, dadu pula permukaannya ada 6. Okey, sebab itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi yang kita andaikan di situ angka dengan permukaan yang pertama iaitu A1. Okey, kita buka kurungan A,1. Kemudian angka tu kita label A,2, A,3, A4, A5 dan A6. Okey, pastikan semua jawapan yang kita tulis kat sebelah tu dibubuh dalam kurungan. Okey, jadi bila kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung A atau B, maksud di sini mesti adalah angka atau nombor genap. Jadi bila sekurang-kurangnya ada A, sebab tu kita pilih A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Itu adalah senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi dia punya senarai peristiwa yang mungkin tu mesti ada A atau B.
Tu. Sebab tu kalau tengok kat sini, cikgu letak A semua ada lah. Sebab dia kata A atau B. Okey, kalau soalan B, kita lihat A dan B. Okey, kalau kita tengok A dan B tadi adalah mendapat angka dan nombor genap. Dia mesti angka, lepas angka nombor genap. Jadi pilihan yang tepat adalah A2, A4 dan A6. Okey, ini cara untuk kita menuliskan ruang sampel. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada standard kandungan 9.2, iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, dalam standard kandungan 2, kita dia punya standard pembelajaran adalah murid dapat membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar, membuat dan menentusahkan konjektur tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, baik. Kita pergi pada yang pertama, iaitu definisi apa yang membawa makna peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, peristiwa bersandar dan tak bersandar ni dia ada dua peristiwa. Maksudnya kita nak tahu, kita tengok dulu ada dua peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa A dan B. Okey, ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A ni tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Itu makna bagi peristiwa bersandar. Dia dua peristiwa yang berlaku dan dia salah satu peristiwa itu tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, kita pergi pada contoh 1. Okey, sebuah kotak mengandungi 8 biji magnet berwarna merah. Okey, kita highlightkan dulu maklumat, iaitu 8 biji magnet berwarna merah. Kemudian dia kata dan 6 biji magnet berwarna kuning. Okey, kita highlightkan 6 biji magnet berwarna kuning. Kemudian, okey, situasi dia, Ahmad mengeluarkan 4 biji berwarna merah. Jadi kalau kita lihat, dia kata mengeluarkan, kita kena tahulah ada akan berlakunya proses penolakan di sini. Kemudian dia kata dia memasukkan 6 biji berwarna kuning. Okey, ke dalam kotak itu. Kemudian soalan dia, sebiji magnet dipilih secara rawak daripada kotak itu. Nyatakan kebarangkalian sebiji magnet dipilih. Soalan dia nak sebiji magnet, kebarangkalian bagi sebiji magnet warna merah yang akan dipilih. Jadi jika kita lihat dari situasi soalan, okey, 8 biji magnet merah akan dikeluarkan sebanyak 4 biji. Ditambah dengan 6 biji magnet kuning. Okey, ini adalah peristiwa bersandar kerana dia bilangan ruang sampel itu akan dipengaruhi oleh bilangan biji magnet. Okey, baik, kita terus pergi pada jalan dia. Okey, jadi kita lihat di sini 8 biji magnet merah akan menolak sebab dia kata mengeluarkan. Jadi kita tolak 4 biji magnet merah sama dengan 4, okey, yang tinggal dalam tu. Kemudian 6 magnet kuning, okey, akan ditambah sebab dan selepas dia keluarkan 4 magnet merah ditambah dengan 6 magnet kuning, dia sama dengan 12. Jadi jumlah magnet dalam kotak tersebut adalah 16. Jadi ruang sampel bagi magnet dalam kotak tersebut adalah 16. Okey, soalan dia kata nyatakan kebarangkalian sebiji magnet dipilih, sebiji magnet merah. Jadi kalau kita lihat di sini magnet merah ada 4. Jadi kebarangkaliannya akan dikeluarkan adalah 4/16. Jadi kat sini 4/16. Okey, untuk jawapan ni kita boleh permudahkan kepada 1/4. Okey, seterusnya ialah contoh yang kedua. Okey, dalam contoh yang kedua, kotak P dan kotak R masing-masing mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan huruf BAYAM dan 3 kepingkat berlabel dengan nombor 278. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak P dan kotak R masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap.
Okey, jadi pertama kita kena memahami masalah dia. Jadi kita highlightkan apa maklumat yang kita ada. Okey, di sini dia kata ada dua kotak, iaitu kotak P dan kotak R. Okey, kemudian dia bagi tahu kita ada 5 kepingkat berlabel dalam kotak P, iaitu B, A, Y, A, M. Kemudian ada 3 kepingkat berlabel dengan nombor 2, 7, 8. Kemudian baru dia beritahu apa masalah yang dia nak, iaitu hitung kebarangkalian mendapatkan huruf vokal dan nombor genap. Okey, untuk pengetahuan semua, contoh 2 ini adalah menunjukkan peristiwa tak bersandar. Okey, kerana ada 2 kotak dan bilangan ruang sampel pun dia tidak, bilangan unsur yang terdapat dalam kotak ini tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, baik. Jadi setelah kita dah kenal pasti masalah kita tadi, okey, jadi kita boleh pilihlah sama ada kita nak menggunakan kaedah gambar rajah pokok ataupun mengguna jadual. Jadi untuk contoh yang ini, cikgu menggunakan jadual. Okey, bila kita buat jadual, kita kena pastikanlah kita susun dulu yang P dekat kita boleh pilih mana-mana, sama ada nak susun secara menegak ataupun secara mengufuk. Okey, jadi cikgu susun kat situ B, A, Y, A, M. Okey, jadi kalau perasan kat sini, cikgu ada letak A1 untuk huruf vokal yang pertama, kemudian A2 untuk huruf vokal yang kedua. Sebab dalam soalan ini ada 2 A. Jadi kita kena letak, labelkan sebagai A1, A2, A2. Kemudian nombor 278. Okey, cikgu susun di sebelah secara menegak. Okey, kita susun. Jadi maksudnya kita letaklah huruf vokal, huruf dulu. So huruf B, and then kita ambil 2. Kemudian B7. Okey, kemudian B lah 8. Kemudian A1 2, A1 7, A1 lah 8. Y2, Y2, kemudian ada Y7, Y lah 8. A2, okey, A2, A7 dan A8. Okey, M2, M7 dan M8. Okey, dalam ruangan jadual. Okey, kemudian bila dah kita buat jadual, kita buat dia punya ruang sampel. So ruang sampel tadi kita ambil daripada jadual tadi. Okey, kita buat sama juga, mesti kena letak S sama dengan, kemudian kita ada curly bracket. Lepas tu dalam curly bracket tu ada bracket. Okey, kita tulislah balik B2, B7, B8, A1 2, A1 7, A1 8, Y2, Y7, Y8, A2 2, A2 7, A2 8, M2, M7 dan M8. Okey, kita sebenarnya baru menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, kita tengok jawapan untuk mendapatkan huruf vokal dan nombor genap. Okey, jadi selepas kita dah senaraikan, okey, baru kita keluarkan maklumat yang soalan dia, iaitu huruf vokal dan mesti nombor genap. Jadi huruf vokal adalah A. Jadi di sini kita tengok ada A1, okey, A1 2, A1 lah 8. Kemudian A2 2, A2 8. Jadi kita ada 4. Okey, kita senaraikan macam ni. Kemudian kita dapat kebarangkalian dia ada 4 peristiwa, maka 4/15. Okey, sekian, terima kasih. Kita berjumpa dalam siri yang kedua.